Okay, Assalamualaikum, selamat petang, and very good afternoon. Today, our topic is financial planning, topic number 9. Any question before we start? I hope all of you ready with the notes and the calculator because we want to uh, cover this financial planning topic today. All right, what is the financial planning? Financial planning is for forecasting and also budgeting. A budget, apa maksud budget? Okay, apa maksud budget? What is the budget mean? Budget is a forecast of future event. Okay, kita nak merancang suatu perkara untuk suatu tempoh masa yang akan datang. Okay, dari aspek kewangan. That is the budget. Okay, budget is the forecast of the aspect of financial for the future event. A cash budget is a detailed plan of a firm future cash flow. Apa itu maksud belanjawan tunai? Okay. Belanjawan tunai bermaksud suatu plan juga dari aspek kewangan untuk menentukan atau merancang aliran tunai pada masa hadapan. When we talking about the cash itu telah memberi gambaran bahawa ini adalah suatu perancangan dalam tempoh jangka masa lebih kurang 1 tahun biasanya kita buat. Okay, cash, jangka pendek. Okay, short term. Tetapi ada juga budget yang biasanya dibuat lebih daripada setahun. Tetapi kebiasaannya bila kita sebut cash budget, when we're talking about the cash budget, it mean the short term financial planning. Okay, to determine the future cash flow. And then when we're talking about the cash flow ada dua bentuk cash flow. Seperti yang saya selalu tegaskan. Ada dua bentuk aliran tunai. Pertama adalah aliran tunai masuk dan juga aliran tunai keluar. Okay, there are two type of cash flow. Cash inflow and also cash outflow. So what we're going to discuss today is about the cash in and cash out. Okay, cash in and cash out. The first one is the cash receipt, mean cash inflow. Okay, tunai masuk ataupun penerimaan tunai, cash receipts. Number 2 is cash out or cash disbursement, aliran tunai ataupun tunai keluar. Okay, the difference between the cash receipt and the cash disbursement is the net change in cash. Perbezaan tunai masuk dan tunai keluar itu adalah perubahan. Okay, perubahan ini. Kita akan nampak perubahan ini. In case, dalam situasi, dalam case di mana aliran tunai masuk adalah kurang daripada aliran tunai keluar. Bermaksud ada deficit. Okay, aliran tunai masuk kurang daripada aliran tunai keluar. Bermaksud ada deficit. Okay, net change in cash in the negative position. So, we need financing, new financing to top up, to cover the deficit. Okay, setakat itu boleh. Tetapi jika cash receipt lebih besar, lebih banyak berbanding dengan cash disbursement, itu normal, tidak ada masalah. Okay, sekiranya in case where the cash receipt more or the higher than cash disbursement, mean net change in cash in the positive positions, that is the normal. Okay, no problem with that. Okay, cuma yang menjadi masalah, the problem is when the cash receipt less than cash disbursement
and net change in cash in the negative position. So we need another on the new financing to top up the situation, to top up the negative position. Setakat itu okey? Alright, apa fungsi cash budget ni? What is the function of the cash budget? So the cash budget or the role of a budget is to indicate the amount and timing of the firm need for future financing. Kita nak menentukan amount ataupun jumlah dan juga masa yang sesuai jika sesebuah syarikat itu memerlukan pembiayaan pada masa hadapan. Okay. Atau dalam erti kata lain, cash budget also show to the company the liquidity. How company plan their liquidity. Saya nak tanya, masih ingatkah apakah maksud liquidity? What is the meaning of liquidity? Adakah siapa sini masih ingat apa maksud kecairan? Anyone? Ada siapa masih ingat apa Wang maksud boleh kecairan? digunakan pada masa tersebut. Alright, thank you Aina. Yang lain-lain? Apakah definisi yang saya dah beritahu hari itu dalam topik awal dulu? Okay, duit yang ada. Okay, duit yang ada. What is the meaning of liquidity that we have learned before? Ini macam mana nak exam ni? Ini topik, soalan ni topik 1 sehingga topik yang keempat. Keupayaan mempunyai cash, ya. Aset yang boleh ditukarkan kepada cash. Okay, macam Yazid cakap tu. How quick, Angeline, okay, thank you very much. How quick or how fast we can transform the asset into cash. Dan ketika itu saya juga ada extend the definition of the liquidity. Okay, how fast or how quick itu telah menunjukkan timing. Faham tak? Timing. How fast, berapa cepat, berapa pantas. Cepat dan pantas itu telah menunjukkan timing. How fast we can convert or transform the asset into cash at the correct time, pada masa yang tepat, and in the correct amount, pada amount dan pada masa yang tepat. Okay, that is the complete definitions of liquidity. Okay, kalau anda masih ingat itu, berapa cepat kita boleh tukarkan aset dalam bentuk kepada bentuk tunai. Okay, how fast we can convert the asset into cash. Okay, in the correct amount, also in the correct time. Okay, thank you. The budget also provide the basis for corrective actions in the event of variances. Sekiranya ada perbezaan, sekiranya ada variance ataupun perbezaan, perbezaan di sini bermaksud between cash receipt and also cash disbursement. Sekiranya ada perbezaan, iaitu dalam keadaan yang negatif, dalam keadaan defisit. Sekiranya kita merancang suatu bajet pada masa hadapan untuk contohnya dalam 3 bulan ke depan dan kita nampak ada defisit yang akan berlaku, so tindakan-tindakan corrective action, tindakan pembetulan boleh dibuat. Saya beri contoh. Katakan sekarang okay, dah
hujung tahun. Okey, pada tahun hadapan, awal tahun hadapan, misalnya pada bulan Februari. Pada bulan Februari tahun hadapan, ada perayaan, for example, Chinese New Year. Okay, ada perayaan Chinese New Year. Dan kita faham, apabila ada perayaan Tahun Baru Cina, akan ada permintaan yang tinggi untuk tujuan ataupun ketika menyambut perayaan tersebut. Ada permintaan. Tak kisahlah apa bentuk permintaan. Biasanya persiapan untuk perayaan, makanan dan sebagainya. Okay. Jadi kita dah merancang 2 bulan akan datang, akan ada big event yang akan memerlukan permintaan yang tinggi. Okay. So kita dah boleh plan. Katakan kita adalah syarikat pakaian. Okay. Pakaian Hari Raya. Okay. So kita dah boleh start order mulai sekarang. Kita dah boleh start order our inventory, okay, stock kita, inventory pada masa sekarang. Okay, katakan bulan 12 kita start order, and then pada bulan 1 kita akan sampai. Di situ kita akan ada penggunaan tunai yang banyak untuk kita restock ataupun order inventory yang baru. So kita memerlukan tunai yang banyak, dan ada kebarangkalian kita memerlukan tunai lebih banyak. Okay, akan berlaku defisit, di mana wang masuk kurang berbanding dengan wang keluar, akan berlaku defisit. Okay, kita dah boleh start plan pada masa hadapan, dan tindakan-tindakan pembetulan iaitu kita boleh memohon pinjaman jangka pendek daripada bank untuk tujuan top up tadi. Okay, untuk keperluan tunai yang tinggi. Itu maksudnya. And also cash budget. Provide the basis for performance evaluations control. Maknanya kita boleh daripada cash budget juga kita boleh melihat penilaian prestasi kewangan jangka pendek kita. Okay. Okay, setakat itu ada soalan? Okay, biasanya cash budget ni kita buat untuk satu tempoh jangka pendek. Apa maksud jangka pendek? Jangka pendek has mean less than 1 year. Okay, what is the meaning of short term? Short term mean less than 1 year. Ia boleh jadi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Okay. Tetapi tidak ada fixed limit time untuk budget ini. Tetapi kebiasaannya kita buat dalam tempoh setahun. Kalau you all tengok pembentangan bajet dalam parlimen, biasanya bajet dibuat dalam tempoh setahun yang akan datang. Okay, dalam tempoh setahun yang akan datang. Pada bulan 10 hari itu dibentangkan bajet. Biasanya sehingga bulan 10 tahun hadapan. Kemudian tahun hadapan dibentangkan lagi bajet untuk next year. Daripada bulan 10 next year sehinggalah ke bulan 10 tahun yang akan datang. Kemudian terus dibentangkan seperti itu. Biasanya dalam tempoh 1 tahun lah. Tetapi saya nak tegaskan tidak ada tempoh masa tertentu. Okay. A good budget period is the period that can illustrate the effects of management policies and also provide the accurate estimation. Bagaimana kita nak buat accurate estimation? Accurate estimation ni biasanya kita buat dalam tempoh setahun lah. Sebab kita biasanya boleh meramalkan, we can estimate, we can forecast untuk suatu tempoh masa jangka pendek. Okay. Biasanya kalau jangka masa yang terlampau panjang, kita tak boleh nak membuat forecast ataupun ramalan. Kerana banyak event atau banyak keadaan bertukar. Jika kita membuat ramalan untuk satu tempoh yang terlampau panjang, biasanya katakan 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Okay, banyak keadaan situasi yang boleh berubah dalam tempoh yang terlampau panjang.
Oleh yang demikian, biasanya bajet dibuat dalam tempoh jangka masa yang pendek. Alright, cuba tengok apa tu nota. Okey, ini yang telah saya bekalkan hari itu. Okey, kita akan buat cash budget, iaitu belanjawan tunai. Okey, Muazzam okey? Okey, buat permulaan untuk langkah yang pertama. Okey, untuk langkah yang pertama, ambil satu kertas kosong. Dan lukis carta macam ni ataupun table macam ni. Muazzam, are you okay? Muazzam Muazzam dekat 7E ke? Dia kerja. Saya kat luar doktor. Dengar zikar ke apa? Tak. Okay. First step, ambil kertas kosong dan draw table macam ni. Okay, draw table macam ni. Okay, kita akan buat bajet ikut soalan itu. Cash budget untuk 3 bulan, iaitu Julai, Ogos and September. Okay, Julai, Ogos and September. Okay, draw table macam ni. Okay, sebab kita akan buat 3 bulan. Di sini Julai. Okay, Julai. Kemudian Ogos. And September. Okay, boleh nampak ni kan? Are you ready? Kalau dah sedia, beritahu saya. Di sini item lah, kita akan isi item di sini. Di sini kita akan isi figures. Dah lukis? Ambil exam pad ataupun A4. Just draw this table. We want to start to fill in the figures here. Okay, kalau dah siap, beritahu saya. Okay, kita baca soalan sama-sama. Alright, the amount of sales June is 120k. Okay, kita nak buat, we want to prepare the cash budget for July, August and September. Okay. Di sini, here, the amount of sale June is 120,000. The projected sales for month of July, August, September, 130k, 160k, and 140k, respectively. 130, 160, 140 ribu, masing-masing pada bulan Julai, August, and September. The company observed that 75% of sales for cash, 75% daripada jualan adalah jualan tunai, and the rest 25% collected in the following month. 75% dikutip pada bulan berkenaan, pada bulan jualan dibuat. Manakala 25% dikutip pada bulan berikutnya. Okay, satu bulan berikutnya. Purchases 60% of the monthly of sales paid in cash. 60% daripada jualan adalah belian.
Okey, belian adalah 60% daripada jualan dan dibayar dalam tunai pada bulan berkenaan. Rent 10,000 per month, sewa 10,000 sebulan. Dan perbelanjaan pentadbiran lain adalah RM20,000 sebulan. The company plan to give bonus 50k pada bulan Oktober 2019. Okey. Yang pada bulan Oktober 2019. Tetapi cash budget kita cuma bulan Julai, Ogos, September. Okay, ini Oktober. Tax repayment 25,000 July. Interest on accumulated loan 11% per annum. The beginning balance on July 2019 is 1,000 and the company must maintain a minimum cash balance 6,000 each month. What is the minimum cash balance? Minimum cash balance ini adalah suatu jumlah yang mesti selalu ada di dalam syarikat. Tidak boleh kurang daripada RM6,000. Biasanya minimum cash balance ini dibuat untuk tujuan contingency. Okay, untuk tujuan perbelanjaan luar jangka. Cash mesti tidak boleh kurang daripada RM6,000 sebulan. Mesti ada dalam syarikat. Okay, dah ready? Are you ready? Okay, dah lukis ni. Okay, mari kita buat untuk yang pertama. Okay, rupa bentuk dia macam ni lah. Okay, kita draw ni dulu. Kita draw item dan bulan yang akan kita buat cash budget ni. Okay, sales in June 120k. July 130k. Buat sama-sama. Tolong tulis. August 160k and September 140k. Okay, setakat itu okay. Sales. Just plug in into the table. Okay, 75% daripada sales ini dibayar pada bulan berkenaan. Manakala 25% lagi dibayar pada bulan berikutnya. So, sales pada bulan pada bulan Jun adalah 120,000. 75% dibayar pada bulan Jun, manakala 25% dibayar pada bulan Julai. So, berapa di sini? Berapa pada bulan Julai? Kita akan terima 25% daripada 120,000 pada bulan Jun tadi. Berapa kita terima di sini? Okey, mari kita tengok. Kita terima di situ 97,500. Itu yang kita bayar pada bulan Julai, 75%. Kita bayar pada bulan Ogos, 75%. Ogos. Dan September di situ kita terima 105,000. Ini adalah untuk 75% pada bulan tersebut. 25% sini dibayar satu bulan lewat. So di sini kita akan terima 30,000. 97,000 ni darab 75%. Ini 75%. Nampak Arif? 130,000. Okey, 75% daripada 130,000 adalah 97,500 dan ini adalah 25% daripada 120,000, 30,000.
So di sini kita dapat berapa? 25% daripada Julai. Okey, 25% daripada Julai. Kita dapat 32,500. Okey, di sini 25% daripada bulan Ogos. Ataupun ini, tolak ini, kita akan dapat ini. Ini 160, tolak 120. Kita akan dapat di sini. Ataupun 160 darab 25%. Kita akan dapat nilainya di sini. Iaitu 40,000. Alright? Setakat itu okey? Okey, nilai 97,500 tambah 30,000, kita akan dapat 127,500. 120,000 tambah dengan 32,000, kita akan dapat sini 152,000 dan 105,000 tambah 40,000, kita akan dapat sini 145,000. Okey, kalau tak faham boleh berhenti tanya. Alright, habis satu. Sekarang kita tengok jualan. Jualan adalah 60% daripada, pembelian. Purchases 60% out of sales. 60% out of sales. Sales. Okey, berapa pada bulan Julai? Dapat 78,000. Okey, sekarang berapa pada bulan Ogos? Doktor, Mhm. apa 25% tu kan? 25% untuk bulan Julai tu macam mana boleh dapat 30,000? Ini ke? Aina, ini ke? 30,000 ni? Okey, situ 120,000 darab 25%. Okey, ini yang kita terima daripada bulan Jun hari tu. Nampak Jun? Ini bulan Jun kan? Aina nampak? Ini bulan Jun. Ya. 75% daripada 120,000 kita terima pada bulan Jun. Tetapi 25% itu dibayar satu bulan berikutnya. Bermaksud 25% lagi kita terima pada bulan Julai. Yang Julai kita terima pada bulan Ogos. Yang Ogos kita terima September. September kita terima bulan berikutnya lah, bulan 10. Tapi bulan 10 tak termasuk dalam kita punya perancangan lah sini. So 30,000 ni datang dari 120,000 darab 25%, kita dapat 30,000 sini. Okey, faham dah. Alright. Okey, sekarang yang bulan September. 60% daripada jualan. Okey, pandai 84,000. Terima kasih Daya. Safira, terima kasih. Okey, 100% dibayar pada bulan berkenaan. 100% dibayar pada bulan berkenaan. Bermaksud 78,000 ni dibayar pada Julai. 96 dibayar pada Ogos dan September dibayar pada bulan September lah. 84,000. Okey. 100% 78,000 ni dibayar pada bulan berkenaan.
Okey, berapa kita terima pada bulan cash receipt. Okey, cash receipt. Ini kita ambil inilah. Ini hasil pada jualan penerimaan kita 127,000. Okey, 152,000 dan 145,000. Okey, ini cash receipt. Itu yang step number 1, cash receipt. Okey, abaikan sini. So, ini cash receipt kita terima pada bulan berkenaan 127,000, 152,500 dan 145,000. Setakat itu okey? Okey, kita pergi step yang kedua. Ini step yang kedua. Okey, ini step yang kedua. Okey, sambung tadi ya, sambung. Cash disbursement pula. Kita nak kira cash disbursement. Purchases payment. Tadi kita buat berapa tadi? 78,000. Okey, ini aliran tunai keluar. Aliran tunai keluar. Okey, 96,000. Pembelian tadi September 84,000. Apa lagi kita bayar tadi? Kita bayar sewa, rent, 10,000. 10,000, 10,000 pada setiap bulan. Kemudian general admin expenses kita bayar 20,000 setiap bulan. Tax pada bulan berapa tu tax? Pada bulan Julai kita bayar 25,000. Bulan Ogos, September tak ada dah sebab kita bayar tax setahun sekali je. Okey, berapa total dia? Berapa total of disbursement di situ? Okey, di situ 133,000. Yang kedua dah ya. 126,000 dan 114,000. Okey, ini cash out. Sekarang kita akan membuat perbandingan untuk step yang ketiga. Ini step yang kedua. Okey, cash receipt minus cash disbursement. Cash receipt step number 1, cash disbursement step number 2. Now kita nak buat change in cash. Net change in cash. Sama ada positif ataupun negatif. Apa item yang kita tidak masukkan di situ? Kita tidak masukkan item bonus. Sebab bonus itu berlaku pada bulan Oktober. Okey. Terkeluar daripada kita punya perancangan ini. Sebab kita buat untuk 3 bulan saja. Oktober itu terkeluar daripada kita punya perbincangan. Okey, berapa net change in cash untuk bulan Julai? Okey, kita ada defisit. Defisit kerana penerimaan ataupun cash disbursements more than cash receipt. Okey, kita ada defisit 5,500 pada bulan Julai. Negatif ya, negatif. Okey, ini positif. Ogos kita ada lebihan sebab kita punya jualan lebih besar daripada kita punya perbelanjaan. Penerimaan lebih besar daripada perbelanjaan. Okey, September also positive. 31,000. Okey. Nampak macam Ogos, September tidak ada masalah. Kita cuma dapat mengesan masalah di sini pada bulan Julai. Iaitu negatif 5,500 defisit. Okey, seterusnya. Apa baki permulaan yang telah dinyatakan di dalam soalan? Baki permulaan pada bulan lepas, okay, beginning ending balance, last month ending balance going to be this month
beginning balance. Baki akhir pada bulan lepas akan menjadi baki awal pada bulan ini. Okey, baki akhir pada bulan di sini Jun akan menjadi baki awal pada bulan Julai. Begitulah seterusnya. Baki akhir pada Julai akan menjadi baki awal pada Ogos. Baki akhir Ogos akan menjadi baki awal pada September. Dan seterusnya begitu. Okey, beginning balance 1,000. Interest, kejap lagi kita akan kira. Okey, interest pada bulan Julai tidak ada. Additional financing 10,500. Okay, macam mana dapat 10,500 ini? Okay, sekejap lagi kita akan tengok. Sekejap lagi kita akan tengok bagaimana dapat 10,500 ini. Financing repayment kita tak bayar apa-apa lagi pada Julai. Okay, ending balance 6,000. Apa maksud ending balance 6,000? 6,000 ini adalah yang saya sebut tadi, minimum balance. Dalam apa jua keadaan, minimum balance mesti ada sekurang-kurangnya RM6,000 di dalam syarikat. Okay, RM6,000 di dalam syarikat. Okay, kita tengok seterusnya. Tadi saya dah sebut, ending balance pada bulan Julai akan menjadi beginning balance pada bulan Ogos. Samalah nanti, ending balance pada bulan Ogos akan menjadi beginning balance pada bulan September. Okey, seterusnya kita akan tengok. Kita bayar RM96. Macam mana dapat RM96? Sekejap lagi kita akan tengok. Okey. Financing repayment kita bayar 10,500. Tadi kita ada positif 26,000. Positif 26,000. Kita pinjam 10,500. Jadi kita mampu membayar pada bulan Ogos. Okey, kita tak perlu nak tunggu lama-lama. Kalau kita ada kemampuan untuk membayar, kita terus bayar pada bulan berkenaan. Okey, sebab kalau kita tunggu lama-lama, kita bayar sikit-sikit, interest charge akan tinggi lah, akan sama, akan tetap dikenakan. So untuk mengelakkan, sebab kita memang ada cukup tunai pada bulan Ogos, kita cuma ada hutang 10,500 dan juga interest RM96. Jadi kita terus bayar. Sini kita masih ada baki lagi, ending balance, iaitu 21,904 setelah kita tolak dengan additional financing sini. Seterusnya pada bulan September, sini akan menjadi baki awal sini. Okey, pada bulan September ni tak ada dah interest, additional financing apa, semua kita dah bayar. Okey, kita punya ending balance 52,904 akan menjadi beginning balance pada bulan Oktober di sinilah. Tapi Oktober di sini kita tak cover. Alright. Accumulate loan di sini 10,500. Okay, pada bulan seterusnya tu tak ada sini. Okay, macam mana kita nak dapat 10,500 tadi? 10,500 tadi adalah minimum cash balance plus net change in cash minus beginning balance. Minimum cash balance plus net change in cash and then minus beginning balance. Tengok sini tadi. Minimum cash balance sorry. Minimum cash balance RM6,000. Minimum balance minimum cash balance RM6,000.
Kemudian net change in cash. Ini. Tambah beginning balance. 6,000. Tambah ini. Ini negatif. Tambah ini. Kemudian tolak. Ini. 1,000. Saya ulang. Minimum balance 6,000. Sini minimum balance 6,000. Tambah sini 5,500. Tolak ini 1,000. Kita akan dapat 10,500 ini. Okey, inilah yang kita bawa di sini 10,500. Okey, macam mana 96 ni dapat? Iaitu accumulated loan 10,500 tadi darab charge per annum iaitu 11%. Kita pinjam hanya untuk sebulan sahaja. Okey, sebulan saja bahagi 12. Setiap bulan kita akan di-charge RM96 iaitu 11% darab 10,500 bahagi dengan 12. Okey, kita akan dapat RM96 di sini. Accumulated loan 10,500 darab 11%. Nampak di sini 10,500 darab 11% bahagi 12. Kita akan dapat RM96 yang akan kita bayar pada bulan berikutnya. Okey, itu saja untuk soalan pertama. Ada pertanyaan? Boleh faham? Boleh ikut? Safira okey? Alright, kita tengok soalan yang kedua. Soalan tadi dah ada jawapan. Okey, cuba buat dalam tempoh 5 hingga 10 minit. 5 hingga 10 minit, cuba buat soalan ini. Okey, 5 hingga 10 minit. Cuba buat soalan ini. Sekejap lagi saya datang balik. Buat ya. Kalau tidak, tak faham.
Okey, dah siap? Mari kita baca soalan. Okey, soalannya adalah untuk bulan March, April, May. Okey, March, April, May. Untuk March, salesnya adalah 200,000. April 155k, May 170k. Purchases 150, 130 and 140k respectively. The amount of sales and purchase February is 150k, 130k respectively. Okay, February adalah 150,000 dan 130,000. Monthly sale and purchase paid in the following months. Bermaksud 100% sales and purchases paid in the following month. The company pay 10,000 for wages and 40,000 administrative expenses. Depreciation expenses 5,000 per month. Repayment tax repayment 9,000 in March. Cash balance February was 6,000 and minimum balance 9,000 per month. Interest on accumulated loan 12% per annum. Okey, pertama draw dulu ini, table ini. So kita akan buat pada March, April and May. March, April and May. Alright. March, April and May. Okay, dah siap draw? Okay, sales untuk February 150,000. March 20,000. 200,000, 200,000. April 155k and May 170k. So 100% pay in the following month. Okay, sini akan bayar sini. February akan bayar pada March. Akan diterima pada bulan March. April kita berapa sini? April. Dan berapa di sini pada bulan Mei? Okey, 200,000 dan Mei 155,000. Setakat itu okey. Purchases untuk February 130,000. Okey, 150,000 pada March, 150,000 March, April 130 dan Mei 140,000. Berapa total cash receipt kita? March 150,000 sini. 200,000 dan 155,000 situ. Okey, kita akan lihat cash disbursement. Okey, ini dibayar pada bulan berikutnya, pada bulan March. Okey. Ini pada bulan berikutnya, April. Ini pada bulan berikutnya dibayar pada Mei. So, kita akan masukkan situ.
Alright, ada masalah sekat itu? Wages 10,000 pada setiap bulan. Admin 4,000. Tax 9,000. Total cash disbursement pada bulan Mac adalah 153,000. So kita boleh nampak sini receipt 150,000, disbursement 153,000. Kita ada deficit di sini. Okay, kita ada deficit pada bulan Mac. Bagaimana pula April? Okay, April tidak ada masalah sebab kita receipt kita dalam 200,000. Kita disbursement 164,000, kita ada positif nanti. Bagaimana pula April? April kita terima 155,000. Pembayaran 144,000, tak ada masalah. Yang ada masalahnya mungkin di sini saja. Okey, yang ada masalahnya mungkin di sini. Sebab cash outflow lebih besar daripada cash inflow. Okey, setakat ini ada masalah. Boleh kita proceed? Ada soalan? Alright. Kita sambung ya, kita punya table tadi. So, tadi kita nampak di sini ada deficit 3,000. Di sini kita ada excess, lebihan. Di sini pun ada lebihan 11,000, tak ada masalah situ. Kita nampak masalah sini mungkin pada bulan Mac. Okay, beginning balance seperti yang saya sebut tadi. Last month beginning balance, last month ending balance will be this month beginning balance. Okay, 6,000 pada kita ambil daripada bulan lepas. Interest nanti kita akan tengok. Interest pada bulan Mac tak ada lagi sebab kita belum buat lagi pinjaman. Additional financing 6,000. Guna formula yang tadi saya dah beritahu tadi, formula tadi. Mana dapat 6,000 nanti. Kita akan tengok sekejap lagi. Financing repayment. Ending balance 9,000. 9,000 adalah minimum balance. Okay, dia akan jadi April punya beginning balance. Ending balance here will be April beginning balance. RM60 charge, interest charge. Okay, pada bulan April tak ada masalah. Mei, sini akan menjadi beginning balance. Ending balance April akan jadi beginning balance Mei. Okay, Mei juga ending balance positif, tak ada masalah. Accumulated loan. Di sini kita akan additional financing 6,000. Okay, pada bulan seterusnya tak ada masalah. Okay, bagaimana kita nak kira tadi 6,000? Minimum cash balance plus net change in cash minus beginning balance. 9,000 tambah 3,000 tolak 6,000. So, kita akan dapat additional financing 6,000. Okay. 6,000. Additional financing 6,000. Okay, sejedak okay. Bagaimana nak kira interest? 12% accumulated loan over 12 months. So 12% darab 6,000 di sini accumulated loan
Bahagi 12, kita akan sebulan kita akan dapat, kita perlu bayar RM60. Okay, sebulan kita perlu bayar RM60. Okey, itu saja. Itu saja. Boleh dapat? Alright, itu saja untuk topik kali ini. Iaitu topik 9. Senang je kan? Kita nak buat, kita panggil cash budget.